Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Wiqayatul Insan. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang sihir. Ya, jika pada minggu lepas kita bincangkan tentang sihir, pengertian sihir daripada sudut bahasa, daripada sudut istilah syarak, kemudian bagaimana di kalangan para ulama menjelaskan berlakunya sihir dalam kehidupan manusia ini. Pada malam ini kita akan melihat satu lagi perbincangan yang tidak kurang menariknya, iaitu berkenaan dengan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan jin dan syaitan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tajuk kita pada malam ini, ya, kalau kita lihat di sini, ialah tentang sihir dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sebelum itu kita akan membincangkan terlebih dahulu tentang dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan jin dan syaitan dalam Al-Quranul Karim. Jadi, ya, kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, di perenggan yang pertama menjelaskan kepada kita ada hubungan yang sangat kuat antara jin dan sihir. Jadi bila kita bincangkan tentang sihir, ia tidak boleh, perbincangannya tidak boleh mengenepikan tentang keberadaan jin dan syaitan. Bahkan sesungguhnya jin dan syaitan merupakan pemeran ataupun pemegang dan aktor utama, katakan pemegang, kita panggil macam mana ya, memainkan peranan utama, memainkan peranan utama ataupun pelakon utama, hero dia lah kita kat sini kan, di sebalik praktik sihir. Sebahagian orang menafikan eksistensi jin. Maksudnya sebahagian orang ada yang tidak percaya tentang kewujudan jin, yang akhirnya menyebabkan mereka menolak juga kewujudan sihir. Kerananya di sini, ya, penulis iaitu kitab kita ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia kata akan mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW secara ringkas bagi membuktikan tentang kewujudan jin dan syaitan. Jadi pada malam ini, ya, jemaah, kita akan bincangkan dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim terlebih dahulu sebagaimana yang telah disenaraikan dalam kitab kita tentang bahawa jin dan syaitan ini wujud, ya, di sekitar kita. Baik, kita pergi kepada dalil yang pertama di sini, ya, kita lihat. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-29 tentang keadaan jin pada masa ini, pada zaman Nabi SAW. Mereka ini mendengar Al-Quranul Karim yang Nabi SAW baca. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Kepadamu di sini maksudnya kepada Nabi SAW. Maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maknanya mereka ni beritahulah kepada jin yang lain, kan ada serombongan jin tu tadi, sekumpulan jin tu tadi datang kepada Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi ada di kalangan mereka ni beritahu kepada di kalangan yang lain, diam, kita nak dengar bacaan Al-Quran ini. Jadi falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah jin-jin ini mereka mendengar bacaan Al-Quran itu tadi, setelah selesai mereka pun kembali kepada kaum mereka, iaitu mereka kembalilah ke tempat mereka untuk apa, mereka berikan peringatan dengan apa yang telah mereka dengar itu tadi, iaitu ayat Al-Quran. Jadi apa yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf pada ayat 29 ini menunjukkan kepada kita bahawa jin ini sudah wujud, ya, bahkan sebelum zaman Nabi SAW lagi ia sudah ada dalam di bumi ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua menceritakan tentang peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada golongan jin. Sekali lagi dalam ayat ini membuktikan kepada kita bahawa jin itu wujud. Bahkan mereka ini memiliki tanggungjawab yang sama dengan manusia, iaitu untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-130, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada golongan jin dan manusia, iaitu ya ma'syaral jinni. Lihat ya, di situ ada perkataan al-jinni. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Ini ungkapan ataupun seruan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan semasa hari kiamat kelak. Yang mana Allah ceritakan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada golongan jin dan manusia ini tentang apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, bukankah telah datang kepada kalian para nabi? Kan, para nabi yang mana memberikan peringatan tentang Allah, tentang keimanan, tentang hari kiamat, siksa api neraka, syurga neraka, dosa dan pahala. Semua ini telah diberikan peringatan. Tapi mereka, itu di kalangan golongan jin dan manusia ini, mereka melakukan kemaksiatan, mereka ingkar terhadap peringatan-peringatan yang telah mereka peroleh itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka di hari kiamat kelak, kenapa mereka ini tidak mendengar tentang peringatan yang telah diberikan oleh para rasul yang datang kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran. Jadi di sini Allah ceritakanlah keadaan yang sedemikian. Baik, seterusnya kita ada ayat kita yang ketiga, okey, sebagaimana yang terdapat di muka surat kita yang ke-550, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tentang kelemahan yang ada pada jin dan manusia, ketidakmampuan mereka. Walaupun kita tahu jin dan manusia ini tidak sama, jemaah. Okay, kita ada perbezaan-perbezaan yang mana kadang-kadang kita rasa jin itu lebih hebat daripada kita kerana mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeza dari manusia. Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan bahawa tidak kira sama ada jin ataupun manusia, kedua-duanya memiliki kelemahan yang tidak boleh menandingi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ya dalam surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ayat yang ke-33, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ma'syaral jinni wal ins. Maaf ya, tertinggal ya-nya di situ pada slide saya ini. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Allah tanya, maknanya Allah beritahu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, iaitu melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya. Allah kata, la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak dapat untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maknanya kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maknanya jin dan manusia, kita ni lemah. Kerana kita adalah hamba Allah, makhluk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa di atas segala ataupun setiap sesuatu. Kita sebagai hamba Allah, kita menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tugas kita sebagai hamba.
Dan Allah di sini bagi saya dia merupakan satu bentuk Allah cabar lah ya. Kalau boleh sila Allah kata kan. Kalau nak tembus bumi, nak tembus langit ni silalah. Okey, tak ada masalah. Allah suruh kan di sini. Tapi sebenarnya kamu tak mampu untuk lakukan sedemikian kecuali dengan kekuatan. Kekuatan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan jin dan juga kita golongan manusia bahawa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ya kita lihat pada ayat yang berikutnya. Kalau di dalam kitab kita ini ada poin kita yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jin mendengar bacaan Al-Quran. Jadi poin kita yang sebenarnya sama dengan poin yang A yang telah saya nyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Jadi saya tak datangkannya untuk slide kita ataupun perbincangan kita pada malam ini. Nanti boleh baca yang terdapat di muka surat 550 pada poin D. Dia kisahnya sama pada surah Al-Jin ayat yang pertama dan juga surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29 yang menceritakan keadaan jin mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ada poin yang E di sini jemaah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman manusia ni minta perlindungan pada jin, iaitu wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang ada kita golongan manusia ini yang minta perlindungan kepada jin, sedangkan jin itu adalah makhluk Allah. Tetapi ada di kalangan jin ini yang mana menerima bentuk perlindungan ini kan. Mereka rasa mereka hebat, jadi mereka pun biarkan manusia itu meminta perlindungan dari mereka lalu menyesatkan mereka, menambahkan dosa yang ada pada diri mereka. Kan, jika kita merujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau jelaskan dengan lebih lanjut tentang ayat ini, yang mana dia kata bahawa dengan memetik pendapat As-Suddi, dia kata dahulu ketika seorang lelaki membawa keluarganya ke suatu lembah, maknanya mereka suatu daerah dan mereka singgah di tempat ini, maka dia berkata, saya memohon perlindungan kepada jin penunggu lembah ini agar tidak menyakitkan aku, harta bendaku, anak-anakku atau binatang ternakku. Jadi Qatadah berkata apabila manusia berlindung kepada mereka, iaitu kepada jin, bukan kepada Allah, maka pada saat itu jin semakin kuat melancarkan gangguannya. Jadi jin ni dia rasa hebat bila manusia minta perlindungan kepada dia, sedangkan dia pun tahu dia adalah makhluk Tuhan yang tidak memiliki kemampuan sebenarnya. Tapi oleh kerana manusia ni yang minta pertolongan daripada dia, minta perlindungan daripada dia, dia rasa hebat, dia rasa besar. Lalu inilah yang menyebabkan dia pun makin giat menakut-nakutkan manusia sehingga manusia bertambah-tambahlah dosa mereka. Maknanya bila kita ni makin takut dengan jin ini kan, kita minta perlindungan kepada jin, ini satu bentuk kesyirikan. Jangan lupa tentang itu, kita dah banyak kali bincangkan ya dalam sesi-sesi perbincangan untuk kelas kita ini. Kita dah banyak kali bincangkan bahawa tidak boleh untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ada Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan jin ini. Ada manusia yang minta perlindungan daripada jin. Minta perlindungan daripada jin supaya lindungi mereka daripada sebarang gangguan dan sebagainya. Asalnya sebenarnya menurut kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya ini, asalnya sebenarnya jin itu takut kepada manusia. Kan? Jadi bila jin tu takut kepada manusia, dia akan lari sebenarnya dari tempat itu. Namun, bila manusia mula meminta perlindungan kepada mereka, minta supaya mereka ni jaga keselamatan manusia, jin hilang rasa ketakutan pada manusia, bahkan dia makin buat manusia ni takut kepada dia, makin mengganggu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Kenapa kita ni tak boleh minta perlindungan kepada jin? Kerana pertama, jin itu makhluk. Dia tidak memiliki kekuatan dan keutamaan.
Kerana walaupun kita kata ialah berbeza dengan kita kan, tapi jin dan manusia kedua-duanya adalah makhluk Allah. Yang mana kedua-duanya, iaitu di kalangan jin dan manusia, perlu meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang selainnya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada poin kita yang berikutnya di sini, iaitu ayat Al-Quran yang berapa ni? Yang kedua terakhir di sini, menceritakan tentang kemahuan syaitan. Okey, menceritakan tentang kemahuan syaitan yang ingin memporak-perandakan umat manusia. Ini dia punya, kita panggil objektif, keinginan yang kuat supaya manusia berada dalam keadaan yang pecah belah, permusuhan, supaya mereka ni tak masuk di kalangan penghuni syurga. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang ke-91. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun." Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang kemahuan syaitan. Yang mana syaitan sebenarnya mereka ni ingin mencetuskan permusuhan di kalangan kita ni manusia. Iaitu disebutkan kepada kita, mereka ini menimbulkan, mencetuskan permusuhan dan kebencian antara kita melalui dua perkara, iaitu al-khamar, iaitu arak, dan juga maisir, perjudian. Dan juga selain daripada keadaan menimbulkan permusuhan dan kebencian, syaitan juga ingin supaya kita ni umat manusia tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak menunaikan solat. Ini keadaan-keadaan yang mana Allah ingatkan apa yang diinginkan oleh syaitan. Sebagai juga bukti, Allah Subhanahu Wa Taala ingin beritahu kepada kita syaitan itu wujud. Syaitan itu wujud dan kita tidak boleh menafikan tentang kewujudan syaitan, kerana inilah yang diinginkan oleh syaitan dalam kehidupan kita, iaitu ada permusuhan, ada kebencian, meninggalkan solat, tidak berzikir kepada Allah. Ini perkara-perkara yang mana semua ini boleh memasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang dia inginkan. Ayat kita yang terakhir pada malam ini juga ingin menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang kewujudan syaitan. Okey, iaitu pada ayat yang berikutnya di sini, iaitu ayat kita yang ke 21 dalam surah An-Nur. Ayat yang ke-21 dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada orang yang beriman, jangan ikut langkah syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah ingatkan kepada kita ini umat manusia, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Siapa yang ikut langkah-langkah syaitan ini, maka sesungguhnya syaitan itu dia menyuruh kita ni buat perkara yang keji dan buat perkara yang mungkar. Tadi kan syaitan, Allah kata syaitan suka supaya kita ni dalam keadaan yang bermusuhan. Syaitan suka kita dalam keadaan yang saling membenci, tinggalkan solat, tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah langkah-langkah syaitan. Jadi Allah pada ayat ini, surah An-Nur ayat 21, Allah tekankan lagi. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ingat, syaitan ini ada banyak langkah-langkahnya untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah. Maka perhatikan, setiap perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka itulah sebenarnya yang akan menyebabkan kita ikut kepada langkah-langkah syaitan. Dan sebab tu Allah kata, yang disuruh oleh syaitan berkenaan dengan langkah-langkahnya adalah al-fahsya dan al-munkar, iaitu perkara yang keji dan perkara yang mungkar.
Jadi dalil-dalil ini semua ya jemaah, bila kita lihat tadi daripada dalil yang pertama hingga kepada dalil kita yang terakhir lahir di sini, sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala sudah rekodkan dalam Al-Quran dan beritahu kepada kita ya, untuk beritahu kepada kita bahawa jin dan syaitan ini ada di sekitar kita, wujud di atas muka bumi ini untuk perkara-perkara yang merosakkan. Dan juga ada juga yang di kalangan jin tadi kan melakukan perkara-perkara yang baik, iaitu mereka ni memberikan peringatan kepada kaum mereka dengan ayat Al-Quran. Sebenarnya ada banyak lagi ya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang jin dan syaitan ya, bukan itu sahaja, ada banyak, tapi kita tak bolehlah nak sertakan semuanya. Contohnya di sini ada satu surah yang khusus menceritakan tentang jin itu sendiri, kita ada surah Al-Jin. Nanti boleh baca ya sendiri daripada ayat pertama hingga ke akhir surahnya tentang jin Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Bahkan dalam Al-Quranul Karim kita dapati perkataan jin ini ada beberapa lah ya tempat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita menerangkan bahawa perkataan jin disebutkan sebanyak 22 kali dalam Al-Quran. Dan al-jan ni juga maksudnya jin ya, terdapat sebanyak 7 kali. Begitu juga perkataan syaitan. Lafaz syaitan ini dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 68 kali. Manakala perkataan asyayatin sebanyak 17 kali. Yang penting di sini kita nak kata perkataan ataupun lafaz jin dan syaitan ini dalam Al-Quran ada banyak sekali. Dan apa yang kita tampilkan pada malam ini, ia adalah contoh-contoh untuk menunjukkan kepada kita ada dalam Al-Quran disebutkan kisah ataupun cara mereka ini untuk menyesatkan manusia. Jadi sebab itulah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu meyakini tentang kewujudan kedua-dua makhluk ini, yang mana kedua-duanya juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai antara cara juga kita untuk mendinding diri kita daripada perbuatan jahat jin dan syaitan tersebut. Okey, muslimah, okey jemaah, saya mengharapkan moga perbincangan kita pada malam ini memberikan sedikit sebanyak maklumat-maklumat yang berharga tentang kedua-dua makhluk itu tadi. Nanti saya amat mengharapkan dapat dilihat kembali, dilihat semula dalam Al-Quranul Karim supaya ianya menjadi kefahaman yang lebih mantap untuk diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di masa yang sama bagi membincangkan ya tentang apa? Bagaimana pula kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang dimuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kewujudan jin dan syaitan. Okey, hingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.